Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni. Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi, Syekhul Azhar. Silana yas'alunaka. Persamaan antara lelaki dan wanita. Ya, ada orang tanya Syekh ni. Apakah kaum wanita memiliki persamaan dengan kaum lelaki? Apakah kaum wanita boleh mengenakan pakaian setinggi lutut atau betih? Pakaian itu naik sampai lutut atau betih. Apakah mereka boleh berlalan di jalan-jalan? Dia tanya Syekh ni. Syekh ni pun jawab. Kaum wanita memiliki persamaan dengan kaum lelaki pada semua urusan kehidupan yang menuntut persamaan. Benda sama tu sama lah. Benda tak sama lah. Kehidupan dia ada benda yang sama. Sama-sama makan, sama-sama minum lah. Benda-benda yang perlu sama-sama. Dan benda tak sama, jangan disamakan lah. Ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Persamaan antara kaum lelaki dan kaum wanita mestilah dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama Allah. Persamaannya adalah masing-masing mereka merupakan individu-individu dari jenis yang telah Allah muliakan dan utamakan atas jenis yang lainnya. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70. Jadi manusia ni paling mulia. Semua makhluk lain tu bukan jadi Tuhan, bahkan jadi hamba kepada manusia lah. Kalau kita kata hamba Allah tu memanglah nombor satu tak. Jadi dia ni berbakti, tugas dia berbakti kepada manusia. Sepatutnya gitulah nah. Jangan kita jadikan makhluk lain tu sebagai Tuhan kita. Kita boleh hina diri. Tambah-tambah benda tu gaib. Jin untuk lalu tu atau minta kebenaran. Nabi Ilyas ke gapo nak guna pokok dia ni, pokok apa? Lidah buaya dah. Ada setengah ustaz tu. Ya berubat dia kata minta kebenaran dan mengenai Nabi Ilyas dia. Nabi Ilyas ni dikatakan tiap-tiap tahun bermusyarat Nabi Khadir. Benda-benda ni benda khurafat lah. Kita kena muliakan diri kita. Jangan kita tunduk kepada makhluk lain. Terutama alam gaib, sebab dia dah tukar. Dan apabila alam gaib ni, dia telah masuk alam yang tak nampak. Dia akan mudah bertukar antara Allah SWT, jin, malaikat, makhluk rijal gaib, jin juga sebenarnya. Walaupun dia katakan Nabi pun, rijal gaib ni kebanyakannya jin lah. Asasnya pasal alam roh ni tidak, dia lebih halus daripada jin dan dia tidak gemar-gemar kuasa. Yang ada kuasa lalu baik dia tidak. Jin sendiri pun tak boleh nak ikut Jin sendiri pun gaib, tak nampak perempuan ni. Kita nampak ni alam yang lebih kurang gaibnya, banyaknya jin lah. Tak apa lah. Oleh sebab itu kita tak boleh tunduk Kita tak boleh tunduk kepada makhluk-makhluk lain. Jadi kita ni mulia. Kalau kita ni sangat-sangat mulia sehingga Allah SWT jadikan makhluk lain tu berkhidmat pada kita. Kaum wanita dan kaum lelaki mempunyai jenis kemanusiaan yang sama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bermaksud, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kami dari diri yang satu. Saya baca tadi lah. Dan darinya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 1. Jadi kaum wanita memiliki persamaan dengan kaum lelaki dalam hal masing-masing berkewajipan.
mengikuti rukun-rukun dan ajaran-ajaran agama, hak benda-benda agama, rukun Islam tu sama-sama kena buat lah. Termasuk haji ke apa dah. Allah SWT telah mewajibkan ibadah puasa atas kaum wanita, sebagaimana juga telah Allah wajibkan atas kaum lelaki. Allah SWT telah mewajibkan ibadah solat, zakat dan haji atas kaum wanita, sebagaimana yang telah diwajibkan atas kaum lelaki. Oleh kerana itu, Allah SWT telah berfirman, maksudnya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Ya. Surah Al-Imran ayat 195. Wanita memiliki persamaan dengan lelaki dalam hak memiliki, hak menjual, hak membeli, hak memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Lelaki pun dia nak pilih. Dia ada hak dah. Dan dia ada hak, dia nak batal pernikahan boleh. Ada seorang zaman Nabi pun, perempuan ni, pok dia pakai nikah, tak tanya khabar ni dia dah. Lepas tu dia pergi cari Nabi, ya dia tak tanya setuju dia dak. Lepas tu apa? Nabi pun panggil ke apa? Lepas tu Nabi kata, mu tak setuju ke? Mu tak setuju boleh fasah, boleh dipisahkan dah. Jadi perempuan tu kata, tak ada gapo nak tahu. Lah sekali kata tak apa, tak nak tahu hak wanita ya. Jadi wanita ni mengikut ulama perbincangan fiqh mazhab, ada salah satunya yang kata kalau perempuan tu dinikahkan oleh walaupun kita bincang oleh mujibin mazhab kita ni kuasa mutlak dah. Boleh paksa dah. Tapi secara asalnya ada mazhab kata kalau perempuan tu ditanya dia tak setuju, dia boleh fasah. Pemerintah boleh putuskan cerailah. Ya, kerana dia ni tidak minta izin dengan wanita dah. Lepas tu mengemukakan pendapatnya, perempuan pun boleh berhak menyatakan pendapatnya sebagaimana zaman Umar je. Maksud nikah masalah mahar tu, Umar nak sekat dia untuk beri mahar tu. Jadi perempuan tu sekat. Jadi dia beri pendapat. Nak Umar kata betul perempuan tu tidak ada hak nak sekat lah dah. Dan menjaga kehormatannya. Jadi kena jaga kehormatan wanita lah. Mungkin semua ini dapat disimpulkan dalam perkataan Rasulullah SAW yang singkat mafhumnya. Sesungguhnya kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki. Adik-beradik. Laki puan adik-beradik dah. Namun demikian terdapat hal-hal yang tidak mungkin menurut agama dan akal. Kaum wanita menuntut persamaan dengan kaum laki-laki. Logik tu tak sama, nak sama lah. Benda hak tak boleh sama, tak boleh sama lah. Di dalam warisan, seorang lelaki memperolehi 2 kali lipat bahagian seorang wanita. Ni mahu benar ni tak? Penjual wanita setengah-setengah lah. Dia kata berapa ni perempuan berkurang separuh lah. Al-Quran menyebutkan maksudnya bagi lelaki 2 kali lipat bahagian perempuan, surah An-Nisa ayat 11. Seorang wanita tidak boleh menikah dengan lebih dari satu lelaki pada satu waktu, sementara seorang lelaki boleh menikahi lebih dari seorang perempuan jika hal itu diperlukan. Lelaki boleh pula. Dia kata adil tak? Puan nak ramai kot lelaki lah. Dia tidak, dia fitrah. Kita tengok natal pun tak? Seko bapuk kucing ke, ayam ke, betina dia banyak dah. Sebab dia ni, dia boleh bagi benih dia tu kepada banyak bini dia dah. Natal pun. Kita pun kita manusia tak? Fitrah. Apa? Asal manusia tu perempuan pun gitu lah. Dia boleh. Seorang tak lelaki ramai isteri dia. Itu hakikatnya dah. Kita tengok, kita kena berfikir, kita tengok logik. Lepas tu, banyaklah apa kita kata bincang atas sakuat ni. Sebenarnya lelaki dia banyak tanggungjawab dia. Duit gaji dia kena pera bini. Dan bahkan lelaki ni wajib pera ibu bapa dia kalau ibu bapa dia miskin, sesak lah. Tu keadaan dia lah. Bukan perempuan yang benar ni. Banyak kali lah tanggungjawab lelaki ni. Sepatutnya. Oleh sebab itu, logik kalau kita memiliki molek hikmah-hikmah ni ada. Tapi benda ni dia Allah suruh. Tak nanti kita faham hikmah pun kita wajib taat perintah Allah SWT dah. Seorang lelaki wajib mengerjakan solat Jumaat, sementara seorang wanita tidak wajib. Berjihad wajib bagi lelaki namun tidak wajib bagi wanita, kecuali pada saat serbuan musuh secara massal dan sebagainya. Maksudnya secara kena serbu tu negara kita ni daripada dijajah ditawar baik mati perang dah. Kita tak boleh membiarkan kita ditawar.
Gitulah lebih kurangnya. Jadi mempertahankan jihad, mempertahankan watin apa terlibat juga. Asalnya orang lelaki saja. Banyak kewajipannya. Lelaki saja, cari nafkah pun lelaki, jihad pun lelaki. Macam solat Jumaat pun lelaki, solat Jumaat pun lelaki, bukan perempuan hak wajib dah. Adapun yang berkaitan dengan aurat wanita, para fuqaha berkata bahawa seorang wanita tidak boleh membuka anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sebahagian fuqaha mengatakan menambahkan dan juga kedua telapak kakinya. Ini mazhab kita kayak dah sebelum ni Ibn Taymiyah dan mazhab Hanafi tu dia kata boleh buka kaki dia. Dengan dasar ini maka seorang wanita tidak boleh mengenakan pakaian setinggi lutut atau betis di hadapan para lelaki asing yang bukan mahram. Bukan tok lelaki dia, bukan adik-beradik dia, bukan pok dia, bukan pok apa tok tua dia, bukan pok dara dia, maka tak boleh. Jadi tak boleh nampak betis, tak boleh. Namun seorang wanita boleh mengenakan pakaian seperti ini di hadapan suaminya dan jauh dari penglihatan lelaki yang lain. Dapat lelaki dia pakai gana pun tak kisah dah. Tempat yang paling cocok, yang paling sesuai bagi seorang wanita adalah rumahnya. Seorang wanita tidak layak keluar rumah kecuali untuk keperluan seperti bekerja, mengunjungi kaum kerabat, melaksanakan kepentingan tertentu seperti berubat dan sebagainya. Jadi apa-apa ni dia tidak boleh keluar rumah banyak. Lebih baik dikurangkan keluar daripada rumah. Kita mesti kahwin pas lelaki kurang dah. Tapi tu keadaan biasanya orang perempuan tidak sesuai, tidak boleh keluar jalan luar rumah tu banyak dah. Tapi kalau kita tengok bandar ni, ramai apa lah pada lelaki dok nak bandar, apa beli apa nak bandar, nak shopping apa beli. Oleh kerana itu, kaum wanita tidak boleh membiasakan diri berlalu lalang di jalan-jalan dengan pakaian terbuka dan tanpa ada keperluan. Kalau tak terbuka apa tanpa keperluan yang mendesak, perempuan tidak sesuai lah dia pergi jalan di jalan-jalan. Namun jika seorang wanita secara berulang-ulang berlalu lalang di jalan-jalan untuk satu keperluan yang menuntutnya demikian, dan itu dilakukan dengan menutup auratnya, maka itu tidak diharamkan. Kalau dia betul-betul perlulah, bukan tak ada keperluan dah, saja nak shopping dah. Beri tengok bagai dah, beri tengok bagai. Beli tak belah mana, memilih nama-nama. Tapi benda ni tak boleh lah. Dia kaedah je sekurang-kurang. Kalau nak beli rekod tulis awal-awal dah. Ni nak beli, bukan nak pergi bawa mikir lama dah. Duduk lama di tempat di luar, tak boleh dah. Tambah-tambah musim Covid lagi dah, tak boleh. Bukan musim Covid pun perempuan ni diiringi oleh syaitan lah. Ni nak suruh syaitan pasti dah tak. Jadi wanita sebagai tarikat dan sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan di sini ialah kebanyakan wanita yang ada di masyarakat Islam tidak menjaga auratnya dan tidak menutupinya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT. Padahal Allah suruh, bukan tu ustaz tu guru lah. Allah SWT suruh supaya wanita jaga aurat, tapi ramai tak jaga. Allah SWT telah berfirman kepada Rasulnya, maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, isteri-isteri orang beriman, hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab 59. Jadi kena beringat semua lah. Nabi Allah pun suruh Nabi beringat pada isteri dia, anak-anak dia dan isteri yang beriman supaya jaga aurat. Yang penting juga di sini ialah kena betul lah jaga aurat, jangan fashion. Kadang-kadang fashion mengatasi perintah Allah SWT. Perintah Allah tu dengar tak dengar, cara tak cara dah. Sepatutnya faham oleh apa arahan Allah tutup aurat, bukannya tutup bahagian tertentu tapi nampak macam bentuk tubuh dah, ataupun setengah tu tutup kepala nampak tekak setengah tu nampak dada kuat sangat dah, bentuk tubuh kuat sangat ketat. Benda-benda tu tak tercapai hasrat sebenar tutup aurat. Okey, habis itu dah. Lelaki dan perempuan. Ada orang tanya Syekh lagi. Allah SWT telah berfirman, maksudnya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Saya mengharapkan penjelasan mengenai penafsiran ayat tersebut. Jadi orang penanya ni tanya Syekh ni penanya ayat ni lah. Jadi Syekh ni jawab, kalimah di atas merupakan penggalan dari ayat 228 dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat itu Allah SWT berfirman yang bermaksud dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf.
Surah Al-Baqarah ayat 228. Jadi artinya ni ada hak. Artinya hak yang dimiliki para isteri atas para suaminya di dalam kehidupan rumah tangga adalah sama dengan hak yang dimiliki oleh para suami atas para isterinya. Jadi sama-sama ada hak. Hak isteri atas suami, hak suami atas isteri sama-sama ada hak. Sama. Isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya dan terlindung dari kekerasan. Bukan sikit-sikit malah, sikit-sikit tekan, sikit-sikit tapak. Bukan cara begitu ya. Kebalikan dari itu, para isteri wajib berlaku taat dan amanah terhadap suaminya sebagaimana telah diwajibkan agama atas mereka. Jadi berlaku jujur, amanah. Para lelaki wajib bertakwa pada Allah dalam urusan kaum wanita. Dan begitu juga sebaliknya, para wanita wajib bertakwa pada Allah dalam urusan hak-hak kaum lelaki. Sama-sama bertanggungjawab. Ungkapan yang terdapat dalam ayat di atas mencakupi semua hak-hak timbal balik antara para isteri dan para suami, saling bergantung, bekerjasama untuk taat perintah Allah, saling memenuhi hak masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Disebutkan bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya aku akan berhias untuk isteriku sebagaimana dia berhias untuk diriku. Jadi Ibn Abbas ni sahabat Nabi, kibarul sahabat lah, tapi dia ni syighar sahabat peringkat awal lah. Lepas tu jadi ulama salah, dia jadi pakar terjemah Quran. Sebab Nabi kata alimhu ta'wil. Allah suruh ajar dia ta'wil. Ta'wil ni maksud tafsir, bukan melarikan maksud Quran. Maksudnya tafsir secara lebih mendalam maksud Quran. Jadi Abdullah bin Abbas ni kata, aku ni kalau nak aku ni akan berhias janguk semak untuk isteri dia sebagaimana isteri dia pun janguk untuk aku tu. Maksudnya kita lelaki pun kena semak, jangan biar goseng tak semak uduh betin ada perasaan isteri pun ada perasaan supaya dia nak sedap tengok tu lelaki dia sebagaimana tu lelaki ataupun suami sedap tengok isteri dia. Termasuklah hak seorang isteri atas suaminya adalah suami memperlakukannya dengan cara yang baik dan dengan perilaku yang bersih. Kitab Tafsir Amanah secara panjang lebar telah membahas penggalan ayat Quran di atas. Ni Tafsir Amanah ni Syekh Said Syekh tak bagi dia nak di lah di Mesir dah. Anak murid Syekh Muhammad Abduh ni. Jadi dia ni Tafsir Al-Manan ni banyak membuka pemikiran umat lah. Jangan ada jangan melampau. Kadang-kadang dia tolak tolak mukjizat dah. Bukan tolak juga dia takwil mukjizat tu melampau. Dia tak beri orang ni telajak karut, telajak percaya benda-benda pelik ni, benda-benda sihir, benda-benda gapo ni. Dia suruh berada dalam alam realiti dah. Suruh berada manusia berada dalam alam realiti supaya kita ni kena guna sunnatullah. Jangan duduk percaya benda-benda pelik saja. Pantai lari pelik-pelik po kita dulu kat duk cara ke perang Cina kat duk cara perang pedai terbang lah, kain merah lah gapo dak. Kalau betul perang dengan Cina jihad gitu bukan jihad mati Islam, pakai sihir dak. Dia boleh jadi syirik lah, benda tak molek boleh berlaku walaupun kalau dia mati jihad bukan jihad. Kalau pakai jin setan boleh dah. Jadi begitu juga ni Syekh ni pengarang kitab Al-Manan ni dia buat tafsir. Kadang-kadang kita nampak macam dia kritik, dia takwil lah benda-benda yang mukjizat dah. Kita minta Allah ampunkanlah dia kalau dia silap bab tu dah. Tapi dari segi pentingnya dia membuka pemikiran umat Islam lah supaya lebih terbuka. Dia tafsir Quran pun dia suruh ajak tafsir Quran semula ni sebabnya tafsir Quran dulu pun campur dengan Israiliyat banyak tafsir-tafsir dulu dia campur dengan cerita-cerita dulu, kadang-kadang benda mengarut rasa dak. Dunia atas tanduk kurban lah, gapo pelik-pelik lah. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang tidak ditapis, tidak ditahqiq dan sebagainya, kita rasa pening. Jadi tafsir Amanah ni begitulah. Dia kata gapo dah? Tentang ayat ni Dia kata penggalan ayat di atas adalah sebuah kalimah yang agung yang walaupun sedemikian ringkas namun mencakup. Baru tengok. Rashid Ridha pengarang Al-Manan. Penggalan ayat di atas adalah sebuah kalimat yang agung yang walaupun sedemikian ringkas namun mencakup apa-apa yang sulit untuk dibahas secara terperinci. Kecuali dengan melakukan pembahasan yang dalam. Dia kata nak faham molek ayat tu kena huraf panjang, kena mikir panjang lah dah. Penggalan ayat di atas berisi ajaran yang mengatakan bahawa wanita dan lelaki mempunyai persamaan dalam seluruh hak-hak mereka.
Kecuali pada satu perkara yang diungkapkannya dengan kata-kata akan tapi para suami punya satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Soal Baqarah ayat 228. Mula kata sama. Lepas tu kata pula apa? Orang lelaki ni dia ada darjatnya tinggi daripada perempuan. Tu kena faham dah. Daripada isteri tu. Suami isteri. Bukan lelaki pun. Suami isteri. Suami ni mana pun. Debek secara mana pun dia kena jadi ketua dari bagi keluarga. Jangan jadi debek daripada bini lah. Kaedah dia apabila dia jadi suami kepada isteri, maka mana pangkatnya lebih tinggi dan perempuan tu walaupun dia kerja besar setara mana, gaji besar setara mana, dia kena taat pada suami dia. Walaupun suami dia kerja kapung, tak ngaji tinggi pun, suami dikira ketua. Bincang molek kena taat suami, bukan taat ke isteri, suami kena taat ke isteri dah. Benda tu kena faham dah. Dia namanya suami, ia kelebihan yang lebih, tingkatan yang mesti lebih daripada isteri. Itu kaedah dia. Penjelasan mengenai kata-kata tersebut akan datang berapa saat lagi. Dia kata yakin huruf lepas ni lah. Pegangan yang banyak digunakan oleh manusia dalam berhubungan dan memperlakukan keluarganya. Dan begitu juga apa yang berlaku pada pandangan masyarakat umum, uruf, adalah hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama, keyakinan dan adat istiadat mereka. Gapa-gapa pun tengok uruf. Kita kena tengok kebiasaan masyarakat juga. Kecuali bertentangan dengan agama lah. Penggalan ayat di atas memberikan patukan, memberikan hujah kepada lelaki dalam memperlakukan isterinya pada semua urusan. Jika seorang lelaki hendak menuntut sesuatu dari isterinya, maka dia juga perlu ingat bahawa hal yang sama juga wajib dilakukan untuk isterinya. Jadi, kalau dia boleh minta dengan isterinya gapa-gapa, isteri pun berhak minta sesuatu daripada dia. Dengan begitu, hak yang berlaku di antara mereka berdua adalah hak yang bersifat timbal balik. Saling timbal balik. Give and take, kata. Give and take. Saling beri dan menerima dah. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang isteri untuk suaminya, hendaknya juga dilakukan oleh seorang suami untuk isterinya. Walaupun bukan pekerjaan yang benar-benar sama, namun masih merupakan pekerjaan yang senis. Kadang-kadang nampak je. Dia saling tolong-menolong lah, yang penting dah. Kalau isteri masak, suami basuh pinggan, kau ikut lah dah. Yang pentingnya sehingga kerja rumah tu selesai. Nah. Kalau tak lelaki kerja luar, isteri buat kerja rumah. Gitu lah, selesai kehidupan dah. Kalau kerja dua-dua, kena fikirlah. Ada benda-benda yang kena kerjasama. Takkanlah dah lah tak lelaki bini kerja dua-dua dah. Berat lagi tak lelaki tak kerja langsung dah. Bini dah kerja dah. Tak lelaki duduk rumah, klik pakai nyenggi saja dah. Semua karau masuk, semua kain basuh, kau-kapur, semua karau tak ada tolong sikit abuk dah. Ni bukan lah. Lain lah isteri dia tu, suruh rumah dah. Duduk sepenuh masa di rumah tu lain lah. Ni sama-sama kerja tak ada lah. Kalau tak tolong-menolong ni. Gitulah kita kata dah. Masing-masing dari keduanya adalah manusia yang sempurna. Sempurna yang kata. Yang dikurniai akal untuk dapat berfikir tentang kemaslahatannya, kebaikan keluarga dia, diri masing-masing dah. Dan juga kebaikannya hati yang dapat mencintai orang yang berlaku lembut kepadanya. Jiwa manusia ni kalau saling tolong-menolong, saling harga menghargai, bantu-membantu, yang akan jadi kasih sayang. Sifat manusia. Tidaklah ada sekiranya yang satu berkuasa atas yang lain sahaja atau menjadikannya sebagai sapi perahal. Jadi macam hamba peruh ikut suruh dah. Dia duduk relax. Bukan situ maksudnya suami lebih daripada isteri tu, bukan situ maksudnya. Di segi timbal balik ni, hak tu dulu. Step pertama dari Quran tersebut, tolong menolong, saling lengkap melengkapi ni. Tu matlamat utama laki perempuan, suami isteri ni. Tu dulu. Lepas tu ayat seterusnya tu, akan tapi para suami punya satu tingkatan lebih daripada isteri. Maksudnya kalau gapo-gapo utama pendapat suami. Kalau gapo kena taat suami, gitulah. Bukan ikut perasaan isteri dah. Tu. Tapi nak segi timbal balik kerjasama, kena saling tolong-menolong dah. Al-Ustaz Imam Muhammad Abduh, ni tak guru pada Syekh Rashid Ridha lah. Ulama kita ni banyak, kalau kira silap dah, banyak orang kritik juga. Tapi dia membuka pemikiran dari segi tafsir dan masyarakat Islam ni supaya terbuka, tidak taksub pada tasawuf. Masa tu kadang-kadang tasawuf kuat sangat, tapi bunyi kata wali dia tu kan
boleh kawal suatu macam jaga alih lah. Wali kutub dia jaga 4 kutub dia. Wali abdal lah macam-macam dah. Raus lah tempat minta dulu. Tapi gak kalau ketuk perena kafir dah dan jajah dah. Jadi Muhammad Abduh ni dan Rashid Rida ni cuba bawa umat Islam ni kembali pada akal fitrah. Kena usaha, kena kembali ke sains dan sebagainya, bukannya jadi percaya ke benda-benda pelik, benda-benda karut dah. Terbaru ni dengar pula ada seorang ustaz ni macam-macam patah lagi dah, macam-macam seolah tangkar jadi sihir nak pakai baju baru dah. Gitulah masalah. Bunyi ni ngaji ilmu alat tinggi dah, tapi khurafat tu banyak. Akidah ni entah ke mana, kita tak tahu apa jadi siapa tahap tu dah. Kalau ikut tasawuf dan dia alah cara mengaji walaupun ilmu alat pun tinggi, ilmu bahasa Arab tinggi, kita tengok apa jadi gini ni. Benda tak menasabah kita biasa ni, orang awam pun kita faham benda ni khurafat karut marut dah. Ustaz tok guru kecek gini dah. Sebab itu Muhammad Abduh ni ada sumbangan dia. Tapi ada orang tuduh dia Freemason. Memang terlibat lah. Sebab bagi saja kita sangka baik. Dia terlibat tu bukan dengan keyakinan seperti dasar Freemason tu. Kalau dasar Freemason capuk agama, memang syirik kafir lah. Tapi tidak gitu. Setengah orang macam ni lah. Persatuan NGO, DAP ko, Pelbagai Malaysia kafir. Dia kira sekadar apa yang tertulis. Memang tertulis tu tidak Islam mana kita kata tak. Tapi hakikatnya orang tertentu tidak boleh tuduh sebegitu dah. Ada jasanya. Salah kita wajib kritik, kita tak boleh terima. Betul tu kita terima, barulah kita boleh maju ke depan, tidak jadi tak lesah lah. Jadi Syekh Muhammad Abduh ni kata apa? Bahawa apa yang telah dilakukan oleh Islam dalam mengangkat kedudukan kaum wanita adalah satu hal yang belum pernah dilakukan oleh agama-agama yang lain dan juga belum pernah dicapai oleh umat-umat sebelum Islam. Jadi sebelum ni otin nanti ada harga dalam masyarakat kafir lagi lah sama telah ni. Anak tina pembunuh. Lepas tu ikut perempuan ni ikut jadi perdagangan. Kadang-kadang tu hak kita baca sebelum ni. Bini ayah dia tak. Bukan bini kan tu mak kandung dia, mak tiri dia. Mak tiri dia boleh diwarisi dia. Sampai tahap tu hinanya wanita sebelum Islam dalam masyarakat jahiliah. Begitu juga Kristian dan sebagainya. Kristian Yahudi pun tidaklah mulia sangat. Walaupun teh sikit tapi tidak mulia sangat dalam masyarakat lain. Tapi masyarakat Islam ni telah memuliakan dia, boleh terima saka dah. Saka boleh terima dah. Lepas tu macam-macam lah hak yang diberikan kepada wanita. Tapi sambil-sambil itu pun kena jaga juga maruah wanita. Janganlah beri kebebasan sehingga dia tergadai peluk maruah dia dah. Tu bukan jaga sungguh. Tu khianat kotina tak. Macam apa eksploitasi wanita dah. Tunjuk ngepi pelik-pelik. Tu bukan jaga wanita, tu eksploitasi. Jadi dah nampak macam berpitih sebenarnya maruah wanita tu tergadai, rosak kerana mengejar kepentingan bisnes lah macam-macam lah. Okey. Pada zaman sekarang masih saja ditemukan undang-undang di beberapa negara yang melarang kaum wanita membelanjakan harta miliknya tanpa izin suaminya. Ada lagi dah. Negara yang tak boleh dah. Zaman moden pula. Kemudian ayat di atas mengatakan dan para suami mempunyai satu darjat lebih atas para isterinya. Surah Al-Baqarah ayat 228. Satu darjat lebih dimiliki seorang suami atas isterinya ialah kerana suami yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Tu nombor 1 sekali ya. Suami yang berkewajipan belanja ke isterinya. Isteri dia kalau dia ada pitih pun dia tak guna pun tak apa dah. Kalau kira dah. Kalau dia beri pun atas dasar terima kasih dia, sedekah dia lah, pahala besar dia. Tapi kewajipan tu suami lah. Dan suami yang berbicara atas nama keluarga kalau ada urusan gapo nak bincang kecek kira nak nikah kahwin gapo, kuasa perpuntuhnya suami lah, bukan isteri dia. Oleh kerana itu kitab Tafsir Al-Manar menyebutkan bahawa darjat yang dimaksudkan ialah darjat kepimpinan rumah tangga. Masuk darjat lebih orang lelaki ni ialah darjat kepimpinan. Jadi didasarkan pada kemaslahatan kepentingan yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa. Maksudnya kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Surah An-Nisa ayat 34. Gitulah. Jadi orang lelaki ni pemimpin. Asal dia bersifat kepimpinan ni lelaki lah. Ada dia orang kata dah ni COVID ni banyak negara yang perempuan lebih
lebih berjaya lelaki tu. Ada lah sifat kepimpinan dia. Tapi asal-asalnya sifat kepimpinan ni kalau kita tengok lah. Kita kadang-kadang kita boh di sekolah kita berasa lain. Kalau perempuan ni kadang-kadang dia apa kata mongoh sikit lah. Ada emosi dah. Tak stabil dia kan. Kita rasa lain dah kan. Buat kerja tu bagus kadang-kadang perempuan ni nak. Tapi kadang-kadang sifat kepimpinan tu pemutus tu kadang lebih baik lelaki lah. Masalah ada lelaki tak baik zaman ni wallahu alam lah. Dulu pun ada dalam Quran pun ada puji Ratu Balqis dah. Ratu Balqis yang mana dia telah memutuskan dengan baik. Tidak hancur negara dia perang dengan Nabi Sulaiman lah. Maksudnya dia berfikir dengan waras. Begitu perempuan ni kadang bagus juga. Tapi secara asasnya kita kata kalau ya ada izzah, ya ada kehormatan lebih hormat, lelaki lah. Mana pun lelaki lah asalnya. Walaupun secara terperincinya ada orang tertentu perempuan ni ada sifat kepimpinan dah. Gitulah dah. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan masyarakat dan mau tidak mau suatu masyarakat mestilah mempunyai pemimpin. Kaedah dia mesti ada ketua. Allah SWT nanti dah suami tu sebagai ketua bagi keluarga dia yang ada isteri di dalamnya untuk kesatuan lah. Tidak kacau bila. Hak ni jadi boh, ni jadi boh lah. Dia kacau bila rumah tangga dah. Kerana di antara para anggota masyarakat pasti terjadi perbezaan pendapat. Wajib tu. Kita tak boleh satukan pendapat. Dan keinginan, beza keinginan dalam berbagai-bagai urusan. Maka kepentingan mereka tidak akan terlaksana kecuali bila mereka mempunyai pemimpin yang dijadikan sebagai tempat mengembalikan permasalahan. Kaedahnya gitulah. Pemimpin ni pemutus. Banyak urusan agama. Bahkan semai Jumaat dah. Walaupun bincang semai Jumaat siapa dia awal. So hak lain lewat tu. Bila pemutus pemerintah ulil amri tu yang bertanggungjawab dalam bab itu kata sini boleh semai Jumaat, sini boleh semai Jumaat, walaupun dekat kira boleh berlaku lah. Tak ada bincang batal. Semai Jumaat manusia dah. Ini karut lah tu hak lain dah. Sebabnya pemimpin ni ada pemutus. Raya nak start raya bila, puasa start bila, semua tu diputuskan oleh pemerintah. Baru selesai masalah. Walaupun tidak baik mana kita tak puas hati pun kita kena taat lah. Kalau tak taat lagi kacau bila orang ni kata lain, orang ni kata lain, kebelaan lah habis dah. Lagi teruk. Kita kritik lah tapi taat kena taat juga lah. Dengan begitu sebahagian anggota masyarakat tidak berbuat hal-hal yang merugikan sebahagian anggota masyarakat yang lain. Yang mana hal itu akan merosak kesatuan mereka dan mengacaukan sistem yang berlaku. Kacau bila lah. Orang ni kata nak buka sekolah, untuk buka sekolah ke. Sebabnya tak ikut pemerintah. Kacau bila lah. Tak boleh lagi tak terkawal lagi tak terkawal. Dan lelaki lebih berhak memimpin kerana mereka lebih mengetahui kemaslahatan dan lebih mampu melaksanakannya. Itu disebabkan kekuatan dan harta yang dimilikinya. Kekuatan, semangat, berani dia tu lebih lelaki. Biasanya dah. Dari sinilah mengapa agama mewajibkan lelaki untuk melindungi isterinya dan memberikan nafkah kepadanya. Tu kaedah asas dia. Gitulah kaedah asasnya. Kaedahnya lelaki lebih bersifat pemimpin. Walaupun ada perempuan sikit-sikit lah. Walaupun kita kata ada Perdana Menteri bagus tu, tak. Macam Ratu Balqis ataupun ada pun Perdana Menteri ataupun Presiden di negara tertentu tu perempuan. Kita tengoklah orang kanan dia tu. Lelaki-lelaki kita tengok dah. Ramai lelaki sikit yang perempuan. Pasal dia lah mana pun biasanya sifat kepimpinan ni lelaki lebih. Sebagai imbalannya para isteri diperintahkan untuk mentaati suaminya. Jika seorang isteri tidak mahu mentaati suaminya, maka suaminya mesti mendidiknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Jadi kalau isteri tak taat, kena didik lah. Suaminya kena didik isterinya. Ataupun bersikap kasar terhadap wanita dengan maksud untuk menguasainya, menyakitinya atau membalas dendam kepadanya adalah satu perbuatan zalim yang sama sekali tidak dibolehkan. Ni lelaki kata tidak berakal, tidak waras. Dan sebenarnya dia ni jiwa-jiwa yang pondem nakut lah. Timbuk kalau dia mau jatuh gagah kedai beg apa-apa timbuk puan je tak. Tak benar sabar nafsu dah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahawa yang dimaksudkan darjat dalam ayat ini ialah seorang suami mestilah lebih dapat menahan diri dibandingkan isteri dalam pergaulan di antara mereka. Sabar ni lebih suami lah. Lelaki ni lah kalau kuasa talak, kuasa cerai ni bagi kat isteri, rasa orang lagi kuat lah perceraian berlaku dah. Sebab emosi lebih perempuan dah. Itulah. Jadi lelaki ni banyak sikit berfikir dah. Dan dia sabar dah.
sabar, capu malas sana. Jadi kadang-kadang jangan lambat bertindak, tapi tidak cepatlah punah rumah tangga dah. Dengan begitu seolah-olah agama menuntut kepada suami untuk bersikap lebih lapang dada dan lebih boleh menahan dirinya. Adapun kata-kata Ibn Abbas mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Maksud Ibn Abbas itu, kata terjak yang ada dalam ayat tersebut ialah sebagai sebuah isyarat pada kaum lelaki untuk bergaul secara baik dan lebih bersikap lapang dada dalam urusan kewangan dan perilaku. Jadi rutin nak gapo-gapo tu jangan nak kerekuk sangat dah. Dan sikap pun mesti berlapang dada dengan isteri dia. Jangan mudah marah, memaafkan isterinya. Dengan kata lain, sangatlah dianjurkan para lelaki untuk lebih boleh menahan dirinya. Ibn Atiyah Al-Mufassir mengatakan sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang baik. Keluarga berencana sepanjang. Keluarga berencana kita sama lepas ni lah. Apa panjang ni artikel ni? Rasa tak ada dah. Setakat itulah perbincangan kita dalam masalah 2 kau kita bincang ni. Persamaan antara lelaki dan wanita, lelaki dan perempuan sama juga. Lebih kurang lah maksudnya. Apakah persamaan sama di segi mana lelaki dan perempuan, tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh lelaki dan perempuan tersebut. Tanggungjawab yang mesti dimainkan oleh suami dan isteri, timbal balik. Dan sifat kepimpinan itu, terutama keluarga, mesti diberikan pada suami, barulah tidak kacau bila rumah tangga. Bagulah jadi lebih bukan maksudnya 100% besar, tapi sekurang-kurangnya ada kesatuan. Kalau hak ni kata gini, hak ni kata gini, tak ikut, tidak disatukan oleh satu pendapat, rosak punah lah sistem. Rosak punah, tak lagi tak terkawan lah macam COVID je. Kalau hak ni walaupun setara mana teruk kajian kita, kau apa siapa-siapa teruk. Kalau lah kita biarkan hak ni buat gini, hak ni buat gini, tidak boleh dikontrol, ia akan jadi tak lagi tak terkawan, lagi tak terkawan. Itulah sistem lumrah kehidupan sunnatullah, Allah buat gitu supaya kita ni hidup masyarakat dengan satu sistem yang lebih baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.